Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku tidak malu untuk menyamakan kamu dengan nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk. Peringatan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang belagak, yang kata dia lebih hebat daripada segala benda yang lain. Kata Allah, aku tak malu nak nyamakan kamu ni setakat nyamuk atau binatang yang lebih kecil daripada nyamuk sekalipun. Allah Ta'ala kalau dia nak musnahkan orang sombong, tak payah dia hantar benda yang besar-besar, cukup dia hantar kuman saja, manusia dah tak boleh buat apa dah. Allah kata aku hantar nyamuk, manusia tak boleh mengalahkan nyamuk. Sampai sekarang kita tak pernah menang dengan denggi. Tak pernah menang, tuan-tuan. Pernah kita isytihar bebas Aedes, bebas denggi? Tak ada. Ada je orang kena demam denggi, ada saja nyamuk Aedes. Allah sebut benda ni dalam Quran. Nyamuk, dia kata Allah. Kata Allah, bukan nyamuk, benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Nama dia apa? Kuman. Nama dia apa? Virus. Hari ni ada virus macam-macam nama, tukar dah virus ni. Mula-mula virus Wuhan, kemudian naik corona, sekarang naik covid, lepas ni tak tahu pula dia nak corona ke mana pula. Hang ceritalah kamu macam mana pun, tetap nama dia virus, kuman, wabak, bakteria, kita tak tahu. Kata Allah, aku takutkan kamu dengan benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Tuan-tuan, kalau saya nak menakutkan tuan-tuan, saya kena takutkan tuan-tuan dengan benda yang besar. Dengan benda kecil tuan-tuan tak takut. Kalau saya ada pisau kecil, aku tikam kamu muka, pisau pun kecil. Kalau saya ada pistol kecil, pistol pun kecil. Kita kalau nak menakutkan orang, kita kena buat benda yang besar. Senapang gajah, baru orang takut. Pedang samurai, bapak panjang gila pedangnya, baru manusia takut. Allah pula ada, kalau dia nak takutkan kita bukan dengan benda besar-besar, nyamuk aja, dengan virus saja, diam kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham Al-Quran, dia merupakan suatu hidayah daripada Allah. Baru manusia tahu kenapa Allah haramkan binatang yang bertaring. Baru kita tahu kenapa Allah Ta'ala ni mengharamkan binatang yang mencengkam. Baru kita tahu kenapa Allah Ta'ala bagi kita ni makanan yang halal, jangan makan benda yang haram. Sekarang baru tahu. Bila jadi wabak macam ini, baru manusia tahu. Dulu jadi wabak Japanese encephalitis, nama dia nyamuk wabak demam Jepun, Japanese encephalitis. Jadi dekat Tambun dengan dekat Linggi, Melaka, Negeri Sembilan dulu ni. Tuan-tuan ingat dulu nama dia nyamuk JE. Heboh, tak laku masa itu 5 bali. Sebab dia kata 5 bali ni bajanya babi. Rupa-rupanya penyakit JE bukan datang daripada nyamuk, datang daripada babi. Berapa ratus orang yang mati, tuan-tuan. Babi-babi ni tuan-tuan diletakkan dalam lubang, ditembak di askar. Tuan-tuan ingat tak dulu? Anak-anak muda ni dia tak ingat. Anak-anak tua macam kita dia ingat. Kerja masa itu tak lawan komunis dah, lawan babi askar masa itu. Masa tu takut nak makan babi. Lama lepas tu orang lupa dah Japanese encephalitis, makan balik puak-puak tu babi balik. Allah hantar lagi sekali wabak ni. Kalau makan juga lagi tak tahulah. Bukan setakat babi dia memuntah ke darah, kelawar pun dibalun. Apa nama, tikus dibalunnya. Apa tak ada benda lain kau nak makan? Dia makan serigala, buaya. Buaya pun tak selamat. Ular sawa buat sup.
Ular tedung sela masak daging merah. Apa kejadian korang makan ni? Apa benda ni? Bila dah sakit menyusahkan kita. Orang Islam dah tahu lama dah benda tu haram. Sebab tu kita tak sentuh. Dengar pun geli. Demo pula tak ada, tuan-tuan. Anjing dikejar kan. Ingatkan nak buat apa? Nak dimakan. Kita orang Islam dah tahulah benda tu Nabi cakap tak boleh. Quran bagi tahulah tak boleh. Kita dah tahu dah. Sebab apa kita tahu? Sebab kita dapat Al-Quran. Al-Quran bagi tahu kita. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran maitah wad dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Darah babi, benda-benda yang tak disembelih kerana Allah, semua ni adalah najis. Kita tahu dah. Tuan-tuan, istimewanya Quran yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-19. Allah Ta'ala kata apa? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqa kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut, adakah sama orang yang mengetahui Al-Quran itu datangnya daripada Allah yang maha benar? Adakah sama dengan orang yang buta mata hati dia? Kata Allah, tidak. Takkan sama orang yang faham Quran, orang yang terima Al-Quran, orang yang ikut Quran dengan orang yang buta mata hati dia. Allah kata tak sama. Tetapi kata Allah, yang mengambil peringatan daripada Al-Quran hanyalah ulul albab. Cuba tuan-tuan tengok, orang Islam dia tutup aurat, orang kafir dia tak tutup aurat. Beza antara kulit orang Islam dengan kulit orang bukan Islam yang tak tutup aurat. Tuan-tuan tengok beza. Makcik di sekolah saya umur 79 pun laku gitu. Sungguh umur 79 nikah. Suami 82. Orang tanya kat saya, tua-tua nak buat apa tu ustaz? Saya kata biar dia orang kahwin, tahu dia orang nak buat apa. Yang sibuk dia tanya pasal apa. Allah Ta'ala pelihara kulit orang yang tutup aurat lebih baik daripada orang yang tak tutup aurat. Tuan-tuan tengoklah sendiri tuan-tuan. Kulit isteri kita dengan kulit orang hak sama tua dengan dia daripada bangsa hak tak tutup aurat. Sebab tu bila kita ikut Quran, cantik. Cantik tuan-tuan. Subhanallah. Pemakanan kita. Bayangkan berapa puluh ribu orang yang kena coronavirus, tetapi orang Islam tak kena. Bayangkan. Tak kepelik. Duk keluar dalam TV, duk keluar dalam YouTube sekarang. Puak-puak hak tak Islam ni datang ke masjid, dia orang pun nak sembahyang Jumaat. Sebab dia orang pun takut kena. Padahal dia orang tak Islam. Sebab dia orang tahu orang Islam tak kena. Yang ni Al-Quran sebut. Istimewa sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok orang Islam yang tak minum arak. Dia tak minum arak. Tak ada kita dengar pun orang Islam yang mabuk pergi bangga. Tak. Langgar orang sana, langgar sini. Otak dia cerdik, otak dia betul, otak dia sampai ketua jadi sihat. Sebab apa? Dia tak minum arak. Allah Ta'ala sebut kepada kita betapa cantiknya ekonomi Islam, betapa cantiknya hukum Islam, betapa cantiknya peraturan Islam. Orang yang melaksanakannya itu tahu bahawa cantiknya Al-Quran. Dia takkan sama dengan orang-orang kafir yang tak faham Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala sebut, daripada banyak-banyak orang Islam ni yang faham Quran, kata Allah, hanyalah ulul albab. Sedikit orang yang bijak saja. Abang-abang, ulul albab ni bukan pintu. Jangan tuan-tuan faham albab tu pintu pula. Pintu tu bab. Satu pintu, bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abwab. Singular bab, plural banyak-banyak abwab. Orang Melayu kita dah terfaham dengan cerita P. Ramlee, albab.
Ahmad pintu. Mana ke pintu? Al-bab, cerdik dalam bahasa Arab. Asal daripada perkataan lubb. Asal daripada perkataan labab. Ada dua perkataan. Satu labab, diambil daripada perkataan kuda, unta yang dadanya bidang, tempat orang duk tangkap tali dia, ikat tali dia, yang ikat pada dada tu, itu nama dia labab. Satu lagi lubba, daripada bijak, cerdik. Maka albab itu ialah golongan yang cerdik pandai, golongan yang berfikir. Maka golongan yang berfikir, dia akan ambil Al-Quran, dia akan terima Al-Quran. Apa sekalipun Quran cakap, dia akan terima. Maka dia dipanggil sebagai ulul albab. Ada 16 kali ulul albab disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Baqarah. Allah Ta'ala kata, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu ada kehidupan, ada kebaikan bagi orang yang berfikir, ulul albab. Allah sebut di dalam surah Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, gantian malam dan siang, ada tanda-tanda bagi ulul albab. 16 kali Allah Ta'ala sebut ulul albab. Salah satunya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ra'd ayat yang ke-19, innama yatazakkaru ulul albab. Orang yang berfikir, yang mengambil peringatan daripada Al-Quran, hanyalah orang yang berfikir. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan ulul albab. Masuk ustaz, anak saya Mahat Tafiz ulul albab, anak saya MRSM ulul albab ustaz. Anak saya ulul albab ustaz. Nama saya pun ulul albab ustaz. Itu nama, buat tenang. Nak jadi ulul albab, dia ada ciri-ciri ulul albab. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak belajar apa dia ciri-ciri ulul albab. Apa dia ciri yang pertama? Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Nombor 1. Siapa ulul albab yang boleh masuk syurga ni? Siapa ulul albab yang faham Quran ni? Siapa ulul albab ni yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai orang cerdik? Kata Allah yang pertama, mereka yang berpegang teguh janji dengan Allah dan mereka tidak memungkiri janji. Nombor 1, golongan ulul albab ialah golongan yang berpegang dengan janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan dia, bila masa kemai ustaz? Kemai tak pernah berjanji dengan Tuhan ustaz? Tak ada, kata dia. Makcik tak ada jumpa Tuhan, sign MOU ustaz, kata dia. Saya tak pernah pula berjanji-janji dengan Tuhan bila masanya. Amboi. Tadi bang Maghrib dengar tak? Dengar? Cik baca? Cebang Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan janji. Aku bersaksi. Atau yang kamu sembahyang dalam tahiyat tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa? Itu bukan janji. Bukankah kamu mengucap 2 kalimah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah? Itulah janji. Aku mengaku dah Allah Tuhan aku, Nabi Muhammad Nabi aku. Yang tu dia tak faham. Yang dia faham mengangkat jari telunjuk waktu tahiyat. Yang itu yang dia faham. Oh, dia balik pada Mekah begini jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum pergi umrah elok. Balik udah pusing-pusing. Mana dia dapat tahu lah. Itu je. Yang tu pakcik tak bergerak tak apa. Yang faham, kamu faham tak janji kamu dengan Allah? Sebab itu janji ini diulang berkali-kali. Dalam semayang diulang,
dalam solat diulang, dalam azan diulang, lagi waktu nak mati diulang, diulang lagi waktu nak mati. Laqinu inda mautakum, bacalah talqin pada orang yang nak mati. Apa dia? Perjanjian dengan Tuhan. La ilaha illallah, diulang lagi pada orang yang sakarat, orang yang nazak. Nanti bila dah masuk dalam kubur, diulang lagi sekali. Ai Pak Mak Tempe, ingatlah perjanjian kamu dengan Tuhan. La ilaha illallah. Ingat tak bacaan talqin tu? Itu perjanjian. Ini tidak, yang diambil jari. Sampai tak khusyuk orang sebelah. Lu tengok jari dia, jari dia, orang belah kanan dia pun tak khusyuk. Jari ni, jari aku elok. Dia pun tak khusyuk. Mesti dia menengok aku. Dia udah angkat. Apa ni jadi orang kita ni? Maka kata Allah, jangan kamu mungkir janji dengan Allah. Itu ulul albab. Ustaz, apa makna jangan janji, jangan mungkir janji dengan Allah? Jangan syirik. La tusyrik billah. Jangan kamu syirik pada Allah. Lagi, jangan kamu tak yakin dengan Allah. Jangan kamu tolak Tuhan. Jangan kamu hilang kepercayaan pada Tuhan. Jangan kamu cari Tuhan yang lain selain daripada Allah. Memang saya tak ada murtad. Memang akak tak murtad. Tapi kadang akak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila akak sakit, iyyaka na'budu wa bumu nasta'in. Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah aku sembah, pada Allah aku minta tolong. Datang sakit, mulai pergi hospital Kuala, tak ada lega. Ngantor dia mai ke Ipoh, haram lega. Tolak dia mai ke hospital Selayang, udah letih Ustaz oi. Tak ada je lega Ustaz oi. Datang balik ke Talang, jumpa imam, minta baca Yasin, haram leganya. Tadi dia kata ada ruqyah apa ke benda, ruqyahnya Ustaz oi. 6 botol makan minum tak ada lega pun. Atau datang jiran sebelah rumah, dia ngajak Ustaz pergi Sungai Siput, nengok apa itu, lega, sedah je ubat lega kata dia. Macam mana orang tu nengoklah mangkuk kata dia. Bukan orang lain buat, orang sebelah rumah juga buat Ustaz oi. Sudah tuan-tuan, itulah kamu syirik pada Allah. Macam mana bomoh boleh bagi tahu jiran sebelah rumah kamu buat pada kamu? Adakah jiran kamu bomoh tu lebih terror pada Tuhan? Tapi ya Ustaz, lepas-lepas makan ubat lega Ustaz oi. Yalah lega, Tuhan nak uji kamu. Ingat tuan-tuan, perjanjian kita dengan Allah. Allah ni sentiasa baik dengan kita. Berapa ramai yang maki Tuhan. Dia nanam pokok tembakau, elok dah nak boleh tuai pokok tembakau, banjir. Dia marah banjir, dia ambil parang dia turun tengah laman. Oi Tuhan, kalau berani turun. Habis rosak pokok aku, dia marah. Dek Tuhan, kamu melanggar perjanjian dengan Allah. Ada orang yang tak nak ikut Quran, ada orang yang tak nak ikut Allah. Hari ni ada orang Islam cakap, janganlah cakap Al-Quran ni kitab yang benar, nanti orang kafir terasa tadi. Macam itu dia boleh cakap tuan. Kita ni janganlah cakap Al-Quran ni kitab yang benar, nanti apa kata orang kafir marah. Demo ada kitab juga. Hei, saya ni pasal ustaz je. Ustaz ni tak boleh maki. Kalau saya bukan ustaz, saya maki dah. Kepala bapak kamu. Apa kejadah kamu ni? Kamu lupa dengan surah Ali Imran. Kamu lupa dengan Quran. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba. Sampai habis tu tuan. Lupa ke ayat itu? Tidaklah dikatakan baik ini memandang ke timur ataupun baik ini memandang ke barat. Kata Allah tak. Bukan tengok ke timur tu bagus, bukan tengok ke barat tu bagus. Kata Allah, yang bagusnya ialah bila kamu beriman kepada Allah.
beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman pada nabi, beriman pada hari kiamat. Itu manusia yang bagus. Berapa banyak hari ni tuan-tuan orang tak takut pada Allah, yang dia takut miskin. Berapa banyak hari ni orang tak takut pada Allah, yang dia takut ialah virus Wuhan. Dia keluar pada rumah, topeng tak ada. Topeng ni habis, dia susah hati. Mak, topeng habis. Hati? Macam mana ni mak, awak kan campur dengan orang kan, topeng dah habis. Tapi dia tak takut, dia tak tutup aurat. Yang tak tutup aurat, dia tak takut. Selama rok je buka tudung jalan pergi sesembah. Yang dia takut sebab tak tutup hidung. Nampak tak tuan-tuan hari ni, siapa yang kamu takut? Allah ataupun virus? Hari ni ada orang yang lebih takut virus daripada Allah Ta'ala. Abang-abang kalau tak ada topeng muka tu balik rumah lah, bersepah di rumah ada. Ada dua, potong satu. Mana faham? Tak faham sudah. Topeng ada di rumah tak pakai pun, bunga-bunga lagi tu. Potong sebelah, pekuk jalan naik motor. Sampai traffic light depan hospital ni orang tengok. Mana yang dia dapat topeng rumah? Atas baju dalam isteri dia punya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana faham? Tak faham dah. Tak ada topeng masalah, buat sendirilah abang. Orang rumah marah pula, apa yang tinggal sebelah ni? Gitu dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi manusia yang sayang pada Allah, yang pandang baik pada Allah, orang ini dipanggil ulul albab. Ulang balik, orang ini dipanggil ulul albab. Tadi petang saya ziarah satu orang di Taiping, dia kena kanser paru-paru tahap 4. Kanser tahap 4. Berat 75 kilo, sekarang 48 kilo. 6 bulan dia kena. Saya tanya kat dia, cikgu merokok ke? Saya tak pernah merokok. Habis tu apa hal kena paru-paru? Paru-paru dia penuh dengan air. Rupanya tabiatnya ialah mandi malam. Dia susah nak tidur malam, badan panas, jadi dia mandi supaya badan sejuk, dia boleh tidur. Besok pagi-pagi nak pergi sekolah awal-awal, nak jadi cikgu sekolah, nak bangkit subuh, dia bangun segar, kata dia. Rupanya dia mari serang baru-baru, tuan. Allahu Akbar. Saya tanya dekat dia, bila doktor bagi tahu cikgu kena penyakit paru-paru, kanser tahap 4, cikgu kata apa? Alhamdulillah. Saya senyum je. Apa nak kata lagi? Alhamdulillah. Yang Allah bagi ialah Allah. Yang bagi sakit ialah Allah. Yang menyembuh pun ialah Allah. Saya pun datang daripada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Senang punya hidup, tuan-tuan. Kalau itu takdir dia, saya terimalah. Saya terimalah. Hidup diteruskan juga, Ustaz. Kita terus hidupkan juga. Tak pernah sebut nak marahkan Tuhan, nak marahkan itu, nak marahkan ini. Berapa ramai orang yang marahkan Tuhan. Macam mana suami kamu kena langgar tu, macam mana? Dia pergi dengar ceramah Ustaz Kazim di Masjid Talang tu, habis sembahyang tu langgar dia bersekal ajak, kata dia. Kalau lah dia tak pergi, tak ada kena langgar. Tanya, tak tahulah. Tu katakan janganlah pergi abang, duduk rumah udah lah. Dia degil juga, pergi juga itulah. Kata pergi pun tak kena dia. Nampak tuan? Kamu lupakah Allah Ta'ala yang tentukan dia begitu? Walaupun dia sakit, walaupun dia patah kaki, walaupun dia cacat lepas aksiden, Allah hapus dosa dia, kamu tak nampak? Allah naikkan darjat dia, kamu tak nampak? Allah berikan pahala yang berpanjangan pada dia dengan sebab dia sakit, tak nampak? Allah nak bagi benda lain. Allah ni maha baik. Jangan nampak jahat. Allah bagi negerinya batu, Allah bagi negerinya pasir, negeri gurun, pasir batu, pasir batu, pasir batu. Jahatkah Allah? Tidak. Allah bagi minyak. Menengok Arab, tak ada tanah macam kita, tak ada, batu saja, tapi minyak menjadikan dia kaya. Subhanallah. Kesian dekat orang negro, Ustaz. Kita hitam negro, Ustaz. Orang Afrika menengok perempuan dia, punggung tonggak-tonggak semua, geribuk-geribuk semua, Ustaz. Kesian dia, Ustaz.
Dah lah hitam gedebok pula Ustaz Tapi Allah bagi arang batu pada Afrika. Allah bagi berlian pada Afrika. Allah bagi emas pada Denmark. Bersepah lomba-lomba berlian. Adakah Allah zalim? Gedebok lah janji berlian. Habis tu Ustaz menengok Bangla, tak ada apa pun Ustaz, berlian tak ada apa pun tak ada Ustaz. Allah bagi rakyat pada Bangladesh. Rakyat dia rajin, duduk di Arab pandai cakap Arab, duduk di Malaysia pandai cakap Melayu, duduk di Singapura pandai cakap orang putih. Saya bila pergi Arab, pergi Mekah tu, cakap Arab dengan budak Bangla tu, dia cakap Melayu, astagfirullahalazim. Dia kata saya duduk Simpang Pulai. Berapa lama? 5 tahun. Oh, kerja apa? Kuari. Yang kita duduk cakap Arab, dia kata tak apa saya boleh buat. Hei, hang cakap Melayu. Saya di Simpang Pulai dekat Ipoh 5 tahun kerja kuari. Oh. Lah ni hang duduk di Arab, pandai cakap Arab dah, pandai dah, baru 3 tahun. Bayangkan tuan-tuan, orang Bangla lah orang yang paling pandai bercakap sekali. Mula-mula datang ke Kuala ni, hijau kah, merah kah, lama kah, baru kah, sekarang nampak tuan. Sebab tu kalau abang-abang nak pandai jadi orang Bangla. Subhanallah. Baik, di Malaysia ada berapa juta orang Bangla? Tak tahu, tak pernah kira Ustaz. Di Singapura ada berapa ramai? Tak tahu Ustaz. Ramai Ustaz. Di Arab ramai tak Bangla? Lagi ramai. Nolak orang umrah, tinggal orang Bangla situ tuan-tuan. Yang menolak, yang menyuci, kipas Bangla semua. Berapa juta rakyat dia yang bekerja. Allah tak bagi kaya pada negara Bangladesh. Allah bagi rakyat beratus juta. Dia ekspor keluar negara. Malaysia dia ekspor, Singapura dia ekspor, Amerika dia ekspor, negara Arab lagi dia ekspor. 20 juta rakyat dia kerja di luar negara. Kalau satu orang hantar 1,000 US dollar, 20 juta darab dengan 1,000 US dollar Amerika punya dolar, agak berapa bilion negara dia dapat sebulan. Tak payah mah, tak payah minyak, ekspor orang saja tuan-tuan. Subhanallah, bijaknya Tuhan. Dekat Malaysia ni Allah Ta'ala bagi apa? Semua dia bagi. Minyak ada, orang ada, pokok ada, tanah ada, gurun ada tak? Ada di Kedah. Subhanallah, Masya Allah. Mana faham, tak faham sudah. Semua benda ada tuan-tuan. Jadi buat apa yang kita nak marah pada Tuhan? Saya susah. Tak mana susahnya? Di mana susahnya? Orang Bangla boleh hidup, orang Negro boleh hidup, engkau orang Melayu tak boleh hidup. Masalah engkau Nombor 1. Nombor 2, golongan yang cerdik ulul albab ni siapa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Golongan nombor 2, golongan yang cerdik, yang bijak, yang berfikir. Walladzina yasiluna ma amarallah. Allah Ta'ala kata orang-orang yang cerdik ialah orang yang menyambung silaturrahim dengan orang yang disuruh oleh Allah untuk mereka sambungkan silaturrahim. Nombor 2, golongan yang cerdik, golongan bijak ialah golongan yang menyambung silaturrahim. Subhanallah. Okey. Maknanya orang yang bodoh, orang yang putih silaturahim lah. Berapa ramai sini yang bodoh ni? Dah 6 bulan tak cakap. Bodoh lah tu. Tak nak sambung silaturahim. Lalu depan rumah begini, tutup muka. Kenapa abang menyapah aku, kata dia. Apanya bengong tuan. Kenuri tak jemput, kenuri tak datang, mati disebut pada muka. Dengar kabarnya Pak Mat Tempel dah mati padan bunyi dia. Rasa kan dia. Maknanya kamu dah putus silaturahim. Dengan sebab kita ni menyambung silaturahim, apa kita dapat? Umur panjang, murah rezeki. Saya tadi makan laksa kat Pokok Asam Taiping.
makan laksa dekat Pokok Asam, depan Balai Polis Pokok Asam, Taiping. Lama tak pergi, saja pergi ni. Allah, bila makan tu toki kedai datang, makcik-makcik tu. Lama ustaz tak main gemuk dah sekarang. Saya kata gemuk tan perut saya lah. Mai pula orang yang duk makan sebelah saya. Ustaz Kazim kan ni? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Isteri saya nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak kenal pun. Tak kenal pun. Dia punya ramah lah. Isteri dia pun ramah. Cikgu mengajar sekolah mana? Hai, saya tak cikgu. Saya tak kerja apa. Oh, gini ambil gambar. Suami dia pun selfie macam tu. Subhanallah. Tak kenal pun. Saya bisik kat PA saya. Saat lagi pergi belanja sekali dia orang tu. Kira laksa dia orang berapa, teh ais dia orang berapa, bayar sekali. Senyap-senyap sudah, jangan beritahu kat dia orang. Kita beritahu kat Masjid Hashimiyah Talang, tak apa. Apa nak faham, tak faham sudah. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, dengan sebab dia tegur saya, dengan sebab dia ramah dengan saya suka dengan dia, saya pun belanja dia. Boleh faham lah maksud saya? Maksud saya ialah, kalau kita baik dengan orang, kita ramah dengan orang, kita tarik hati orang, orang baik tak dengan kita? Saya, kenapa saya belanja dia makan laksa? Sebab saya suka. Dia tak sombong, dia tak belagak, dia baik. Saya suka. Baguslah dia pandai main salam. Kita bukan kenal pun. Saya kata belanjalah rezeki. Nanti Tuhan murah rezeki kita. Okey, dia baik dengan saya, dia ambil gambar dengan saya, dia ramah dengan saya suka, saya belanja dia makan. Bagus tak? Bagus tak? Bagus. Sekarang dia buat bodoh. Laki bini bodoh, kelin tengok. Kazim tu nyampak aku. Tegur pun tidak, apa pun tidak. Saya duduk perasan dia orang ni anti aku ni. Saya pergi dekat dengan toki kedai, saya kata, "Kak, yang meja 2 orang tu saya bayar. Tapi senyap-senyap tau." "Okey Kak ya, terima kasih ya." Saya pun naik kereta, saya belah. Dia orang pun datang nak bayar, berapa kita orang makan, Ustaz Kazim dah bayar. Agak-agak mana yang lebih menarik hati? Yang A atau yang B? Mana yang lebih menarik hati mereka? Yang kes pertama atau kes yang 2 hak sombong ni? Yang nombor 2 itulah lagi bagus. Tu'ti man haramaka. Kamu berilah kepada orang yang sombong pada kamu, kata Rasulullah. Saya boleh belanja orang yang pertama sebab dia ramah. Saya boleh belanja kumpulan yang pertama sebab dia tegur saya. Tapi saya boleh tak belanja orang nombor 2 kalau dia sombong dengan saya? Ui, sombong dengan aku. Pelotak boleh sombong, aku boleh sombong, tak ada pasal ya. Maka saya belum baik. Saya belum ulul albab. Saya ni ulul albab, saya buat baik. Tak apalah, dia buat sombong aku, tak apalah. Pi senyap-senyap, bayar. Jangan dah bayar, pi kat meja dia pula, saya dah bayar doa ya? Jangan cakap macam tu. Siap cerita lagi, walaupun kau orang sombong dengan aku bayar juga lagi kan? Dia ambil laksa, dia balik kita pula kan? Sebab itu manusia yang hebat ialah manusia yang memberi salam pada orang yang tak bagi salam pada dia. Manusia yang hebat ialah manusia yang menziarahi padahal orang tu tak pernah ziarah dia. Manusia yang hebat ialah manusia yang memberi walaupun orang tu tak pernah beri pada dia. Subhanallah, inilah dipanggil ulul albab, orang yang menyambung silaturahim. Dia ada dua. Satu, mengeratkan silaturahim. Yang kes pertama tadi mengeratkan silaturahim. Kes kedua inilah yang disuruh ni. Jiran sebelah rumah kita dah 6 hari tak cakap. Maka kita pun pergi rumah dia, hantar dekat dia sebiji nangka. Sebiji nangka dipikui. Hui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Nak hantar nangka. Aduh,
Hebatlah siapa yang bagi macam itu. Masjid pun hebat. Ustaz, kami ni buat program macam-macam Ustaz, haram orang datang. Tak ada orang langsung. Ada 2 sap, orang lah tu. 2 sap tu pun orang juga. Okey. Bukan kira penuh ni baru orang. Habis tu kalau 2 sap bukan orang. 2 sap pun orang, 2 orang pun orang, 1000 orang pun orang. Macam mana cara nak bagi ramai orang? Sambung pada orang yang putuskan dengan masjid. Mesyuarat. AJK mesyuarat. Kita lantik biro mengajak orang ke masjid. Nama biro baru. Biro dakwah ada, biro kuliah ada, biro kebajikan ada, biro anak yatim ada, biro ngajak orang ke masjid tak ada. Ni tuan-tuan ni. Siapa yang jadi kepala, ketua biro mengajak orang ke masjid? Din Tabligh. Ambil din Tabligh. Kamu tak payah keluar 3 hari lah din oi. Kamu tak payah keluar 40 hari lah din oi. Kamu keluar lantalang dah lah. Kerja kamu ngajak orang yang tak datang masjid datang. Nombor 1, ziarah orang yang tak datang masjid. Nombor 2, ziarah orang yang tak pernah datang masjid. Panggil dia orang. Yang kedua, bila ada kenuri, hantar makanan rumah dia mah. Bila buat korban, hantar daging pada rumah yang tak datang. Tuan-tuan cuba tengok apa jadi. Jangan kita buat kempen. Itu tak datang, jangan hantar daging, jangan hantar ya. Rumah itu pun tak datang tu, jangan datang, jangan hantar. Masjid tak datang, daging korban nak pula, tak malu menyumukai, tak payah kata. Jangan macam itu. Bawa satu van, hantar rumah orang yang tak datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Saya dari Masjid Talang. Apa nak hantarkan daging korban. Oh, saya dapat juga ke? Dapat. Kami tak nak lupa tuan. Walaupun tuan tak datang masjid, kami tak nak lupa. Gini dia tengok muka kita. Yang tu janganlah subuh marahlah dia. Kami tak pernah lupa lah. Senang-senang datanglah. Nah, ambillah sekilo. Terima kasih. Dia bawa balik ke dapur. Apa tu bang? Dia mengantar daging korban. Siapa? Orang masjid. Ya Allah abang, itu saya cakap pada abang, pergilah masjid. Awak tu tak nak ke masjid, udah malu kita abang. Oh, dia ingat kita tengok dia itulah awak malu yang bang. Oh, pergilah masjid, maghrib kan pergilah. Mana tahu kau dapat lagi 2 kilo. Sudah tuan-tuan. Laki bini jahat benar tuan. Datang ke masjid sebab nak daging ni rupanya. Tuan-tuan, bukannya susah nak bagi orang datang masjid. Memberi 4 benda kan Nabi sebut. Nak sambung silaturahim ni 4. Pertama, afsyus salam, sebarkanlah salam antara kita. Masalah kita sekarang ni putus silaturahim sebab apa? Berbeza bendera. Udah tak baik. Kamu jangan pergi kedai dia. Kenapa? Kamu tengok bendera dia tu belah mana? Kamu jangan sembahyang belakang dia. Kenapa? Tak tengok dia belah mana? Kamu jangan pergi ceramah dia. Kenapa? Dia belah mana? Kamu tak tahu. Menengok songkok dia. Udah tuan-tuan. Berat sekarang ni tuan-tuan. Mengira bendera dulu. Ada malaikat dalam kubur tanya, bendera mana? Boleh tuan-tuan warning kat malaikat dalam kubur. Orang lain dah balik rumah, kita pergi dekat Batu Nisan. Malaikat, jangan tanya banyak-banyak lah. Dia belah kita. Atau malaikat belah mana? Ingat malaikat ada belah-belah ke? Boleh belah lah. Kita Muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Apa pasal hari ni tak nak ziarah orang sakit, tak nak jemput orang kenuri, tak nak pergi orang kenuri, tak nak bertegur siapa, tak nak bagi salam. Siapa-siapa yang mengajar kita berpecah belah, suruh dia balik. Siapa yang mengajar kita bergaduh, suruh dia balik. Kami orang kampung Talang, baik Talang Hulu ke, Talang Hilio ke, Talang apa pun, ikan talang ke, kami di sini adalah berkasih sayang. Kami tak ada pecah belah. Tempat kami berkasih sayang di mana? Ni rumah Allah. Kamu jangan hasut aku. Kadang-kadang tukar hasut ni ramai.
Dulu dia imam, dia membuang dia imam, ganti imam lain. Tukang hasut sampai kira demo tu tak patut lah kan. Macam Tuan Haji dah lama kan, senang-senang dia membuang tu kira tak kenal lah kan. Nampak tukang hasut nombor 1. Tukang hasut nombor 2 pula, kalau aku jadi kamu Haji, aku tak pergi dalam masjid, aku buat masjid lain tadi. Udah, tukang hasut nombor 2 tuan. Tukang hasut nombor 3 kita bukannya apa macam ni Haji. Kalau Haji pergi masjid, kami terang-terang cakap, kami tak semayang belakang imam baru, kami semayang belakang Haji. Haji belakang semayang, kami kita buat imam dua imam kita. Kami bersama dengan Haji. Ini tukang hasut ni tuan-tuan ni. Berapa ramai dalam masyarakat kita rosak sebab tukang hasut ni banyak. Lah tu imam ni tuan-tuan, dia termakan hasutan, tak ke masjid dah sekarang. Yang menghasut datang, yang dihasut tak datang. Kamu tak datang masjid imam? Saya dah semayang di rumah, tak malas datang masjid. Dia memang tak kenang jasa saya. Atau semayang di rumah lah, semayang di rumah lah. Jumaat pun di rumah. Elok lah. Semayang Jumaat pun di rumah tuan ni. Nombor 2, wa at'imut ta'am. Kalau kita nak tarik orang, tolong bagi makan, buat jamuan. Malam ni ada jamuan tak Haji Bahri? Tak ada ya? Ada? Ada, alhamdulillah tuan-tuan. Ramai lah pula tuan-tuan. Aku buat untuk sikit je, ramai pula malam ni. Aduh, tak khusyuk orang sah depan ni. Silap duduk depan. Yang sah belakang pun tak khusyuk. Sebab aku belakang, habis-habis semayang keluar terus, lambat lebur. Yang paling khusyuk imam. Takkan dia tak simpan untuk aku. Bukan imam sini lah, dia di Afrika ni tuan. Tuan-tuan, nombor 3, wasilul arham. Sambung silaturahim, ziarah dia, pergi tengok pada dia, ucap tahniah pada dia. Dan nombor 4, wasallu wan nasu niyamun bil laili wan nasu niyamun. Bangun tengah malam, sembahyang malam, waktu orang lain tidur, kau bangun, kau doa. Doa lah. Apa salahnya dalam doa sembahyang malam tu kita doa, ya Allah, Haji Dolah aksiden, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, Pak Mat Tempe tu dah 8 hari tak balik-balik, tak langgam tokar ke apa, ya Allah. Oi. Ya Allah, Hajah Rogayah itu tertelan bijin angkir, ya Allah. Oi. Ya Allah, anak jiran aku tu isyak dadah, ya Allah. Oi. Balik kali pada pakai jalan, ya Allah. Oi. Ya Allah, anak jiran aku tu suka naik race motor, ya Allah, lembutkanlah hati dia, ya Allah. Berapa ramai yang doa pada jiran macam tu. Ya Allah, anak jiran aku tu dulu laki-laki, Ustaz. Oh, ya Allah, sekarang dah jadi perempuan pula, ya Allah. Oh, udah balik pada Mekah pula sekarang, ya Allah. Doa tuan-tuan, mudah-mudahan berubah. Ini tak adanya doa sama-sama kita ni. Doa bagi hancur ada, baca Yasin bagi mati ada tuan-tuan, bagi buncit perut. Kata Allah, manusia yang cerdik nombor 2 ialah manusia yang sambung silaturahim. Jadi kalau ada dalam masjid kita ni yang tak nak sambung lagi, inilah orang cerdik. Sambunglah malam ni. Orang bodoh, dia buat bodoh. Tak ada pasal pun nak sambung. Sambunglah. Kadang-kadang kita tengok hujung mata je. Kebetulan pula dengar ceramah duduk sebelah dia pula, menjelin je. Datang juga biar awak. Biar awak dia panggil orang sebelah dia tuan. Yang ketiga, manusia ulul albab siapa dia? Wa yakhshawna rabbahum, golongan yang takut kepada Tuhan mereka. Takut pada Tuhan. Dia turun pada masjid, kasut dia hilang. Allahu Akbar, inna lillah. Lebuhlah kasut aku dah, inna lillah. Kenapa je? Kasut orang pinjam kamu. Allah, kamu tak di mana? Tak di sini lah. Tak ada lah, tak apalah, sedekah lah. Oh, bagusnya. Subuh nanti datang, balik kasut baru, bata. Bawa mangga sekali kasut dia, ikat kat tiang tuan. Tuan-tuan, kalau kasut hilang di masjid, bagaimana nak mengelakkan kasut hilang? Ada 2 cara. Pertama, beli plastik, bubuh dalam plastik, bubuh dalam poket, bawa lah sembahyang macam di Mekah.
Gantunglah situ. Nombor 2, jangan datang pakai kasut. InsyaAllah tak hilang tuan. Bukannya susah. Tapi kerana kasut hilang, kita boykot masjid. Demel tu bukan sembahyang, curi tu yang aku malas datang masjid. Salah. Jangan pakai kasut. Pergi ke tempat wuduk, basuh kaki balik. Masuklah masjid. Dah. Masa balik, ambil kasut orang. Tu nampak tak? Itu nama dia pelaburan yang bijak, nama dia. Janganlah mencuri, takut pada Allah. Masalah kita sekarang, kita hanya takut kalau ramai-ramai. Kalau seorang-seorang tak takut. Orang yang bertakwa, ramai-ramai ke, seorang-seorang ke, dia takut pada Tuhan. Dia tak mencuri, dia tak ngendap, hati dia sentiasa jujur. Masalah kita sekarang, Allah tuan-tuan, tak kira lah siapa pun, saya tak kira siapa pun, kadang-kadang aduh naik kapal terbang pramugari pakai skirt merah pula tu gedek lalu depan kita pula duduk seat hujung sekali dekat dengan tempat laluan tu. Kejap dia mau tolak, kejap dia mau heret, kejap dia mengangkat, tak tengok macam bazir pula. Aduh, nampak berapa ramai yang ngikut pergi sini. Sebab tu kadang-kadang pergi dengan isteri tu selamat. Abang dalam, biar saya tepi ni, selamat. Kadang-kadang kita naik kapal terbang pergi umrah, seat tak duduk sebelah-sebelah. Itu yang saya selalu tengok atas kapal terbang. Isteri manggil suami, abang, duduklah sini, ni depan buat apa? Nombor awak depan, kata dia. Sinilah. Awak tu sakit, nanti siapa nak kau ubat macam mana? Sinilah duduk. Nombor aku sini. Bergaduh atas kapal terbang tak? Kenapa dia tak nak datang ke tempat isteri dia? Sebab dia dapat sebelah janda, tuan-tuan. Duduk pula, kata dia. Bergaduh-gaduh dengan pramugari. Sila duduk ikut tempat masing-masing. Dia nak ngira, tuan-tuan. Lalah pramugari kata lantak koma, dia kata. Takut pada Allah. Memanglah dia macam tu, tapi kita jangan duk ikut mata. Jangan duk tengok, jangan duk ikut mata. Jaga ni. Besok mata ni dibakar dengan bara api neraka. Kamu duk tengok benda haram. Ni tangan ni. Takut pada Allah. Duk dalam tandas. Mana ada orang nampak? Ni bawanya pen. Nulis kat pintu tandas. Kazim bodoh. Ni bukan ulul albab ni, tuan-tuan. Berapa banyak orang yang menconteng dalam tandas. Macamlah Tuhan tu buta. Macamlah malaikat tu tak mencatat. Malaikat tak mencatat bila kita tidur. Malaikat letak pen dia. Tak berdosa orang yang tidur tu. Abang-abang tengah dengar ceramah, tidur lantak. Dapat pula tiang, bila terkebir-kebir tidur. Sedar-sedar kedua pagi, tuan-tuan. Semua orang dah bangun, dia seorang je. Tidur malaikat rehat. Sebab tu orang yang bercerai waktu tidur tak jatuh talak. Ngigau. Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. Isteri tunjuk, abang, apa cerai-cerai orang ni? Aku ngigau dah, tak jatuh. Yang kedua, gila. Hilang akal. Dia gila, maka malaikat tak tulis. Naik motor, jatuh, langgar batu, tumpuk batu, udah merin. 6 hari koma. Hospital Kuala no. Datang pengurusi, datang tu imam ziarah. Ji, ni kami ni AJK masjid. Masjid tu apa? Dah tak kenal. Isteri dia datang, abang, ni leha ni abang. Leha tu apa? Oh sudah tuan-tuan, dah tak kenal leha. Datang persatuan guru makcik-makcik baca Yasin marhaban. Ustaz, ni kat anak janda ni, Muhabban kenal tak? Ingat. Oh ingat pula tuan-tuan. Kenal ke janda ingat. Nampak benar nipu tuan-tuan. Orang yang tak ada ingatan gila ni, tak ada malaikat tulis. Sebab tu kalau abang-abang tak nak dosa, mintalah gila insya-Allah. Nombor 3, manusia yang tak ditulis, yang belum cukup umur. Ni tak ada cukup umur. Baru 6 bulan 8 bulan. Bukannya ada dosa budak tu.
Budak tu umur setahun menangis. Diam. Bising orang nak sembahyang. Dosa tau. Mana budak tu tahu baru setahun, bodoh benar bapaknya pun. Orang sembahyang menangis. Dosa ni, kata dia. Macam mana dapat laki 3 suku, mana dapat leha laki kamu bodoh benar, kata dia. Baik, orang yang takut kepada Allah, orang cerdik. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang yang takut dengan penghisapan yang buruk di hari kiamat. Sebab tu kita nak minta mati yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam mati yang baik. Bila mati baik, kita akan dihisap dengan cara yang baik. Kita ni dinilai pada perkataan yang dipanggil al-khawatim. Apa dia al-khawatim? Penamat. Cuba tuan-tuan tengok orang main bola yang dikira penamat, main bagus, serang saja tapi tak ada gol. Serang. Ui, hebat. Dia kontrol bola. Pemain sana langsung tak pegang bola, demo aja pegang. Eskunalan kepada Brandon kembali kepada Kunalan kembali kepada penjaga gol Farizal Malias. Nampaknya Malaysia mengawal permainan. Farizal Malias memberikan sepakan jauh, bola jatuh kepada Matt Davis, kembali ke belakang kepada Sabri Yusof. Sabri kembali kepada penjaga gol Farizal Malaysia. Nampaknya Malaysia mengawal permainan, Indonesia langsung tidak mendapat bola. Nak buat apa tuan-tuan? Tak gol nak buat apa? Dia yang dikira gol. Tengok-tengok Indonesia buat counter attack. Sekali dia attack gol. Malaysia tak gol. Sekarang siapa yang menang? Indo atau Malaysia? Indo ni yang menang. Dia dikira penutup. Cuba tuan-tuan tengok larian 100 meter. Oh, yang paling laju di hadapan ialah Usain Bolt. 50 meter tengah-tengah, Usain Bolt jatuh. Yang ke hadapan Usain Lempoyang pula menang, tuan-tuan. Itu nama dia penutup. Saya ni ustaz. Saya dah ceramah 30 tahun. Masjid Hashimiyah ni saya datang 15 tahun dulu. Lama dah, 15 tahun. Tua dah sekarang ni. Jadi kalau nak jemput balik tu Haji, 15 tahun akan datang. Saya ceramah di Sarawak tiap-tiap bulan. Sarawak tu tiap-tiap bulan saya pergi ceramah. 1.5 jam sampai Sarawak. Kuching 2 jam sampai Sibu. Mana jauh? Talang ke Sarawak? Nak sampai Talang ni 15 tahun. Nak sampai Sarawak sebulan. Yang mana faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Hai, tuan-tuan, bila kita tengok tentang mati yang baik, dia dikira penutup. Saya ni penceramah. Satu malam saya ceramah di Kuala Lumpur. Isteri tak ikut. Boring duduk rumah, habis ceramah pukul 12, duduk tengok TV, tak mengantuk pula. Angkat telefon. Den, jom keluar. Lepak-lepak ya. Okey. Pergi makan depan kedai makan, duk tengok karaoke. Den, jom karok. Gi karok di matamu. Tengah-tengah karok kena karen. Karok and karen. Saya mati tengah karok. Agak-agak cantik tak? Cantik tak? Itu karok tak apa lagi. Bawah karok, kerek pula. Massage. Thai massage. Saya turun kedai karok, dia tanya, "Encik, massage." Isteri pun tak ada, massage pergi tengah, duk urut, mati, tuan-tuan. Penceramah terkenal meninggal dunia ketika sedang dimassage. Sudah, tuan-tuan. Yang tu yang kita takut. Mati yang buruk. Allah. Macam mana nak mengelakkan mati buruk? Sentiasalah buat baik. Mudah-mudahan mati tengah buat baik. Apa dia mati baik? Hari Jumaat atau malam Jumaat.
mati malam atau hari Jumaat, mati baik. Tapi Ustaz, macam kawan saya tu, dia tak semayang Ustaz oi. Puasa haram, cakoroi, ketum, minuman dia Ustaz oi. Mati pula hari Jumaat, macam mana? Habis tu jiran saya imam meninggal Rabu. Yang imam Rabu, yang tak semayang Jumaat, macam mana kata dia? Oh sudah tuan. Dia tak puas hati, kawan dia yang tak semayang meninggal hari Jumaat, tu imam yang tiap-tiap hari semayang meninggal hari Rabu. Saya jawab, Rasulullah meninggal hari Senin, Abu Bakar Siddiq meninggal hari Selasa. So apa masalah abang? Matilah hari apa pun abang, kalau dia baik-baik. Tapi hari Jumaat tu tanda-tanda mati baik, rezeki dia. Yang kedua, mati dia berpeluh di dahi. Mayat dia berpeluh. Kita ziarah satu mayat, pak dahi dia berpeluh, itu tanda mati baik. Jangan dilap, biarlah saksi. Jangan kau ambilkan tuala pula, ya peluh mayat bapak kamu. Tak payah lap, nanti keluar balik. Masalahnya ustaz, mayat suami saya tak ada peluh. Kalau gitu ambil spray kak, spray. Nanti tu imam datang, ya Allah berpeluh, peluh otak kamu peluh itu ayo spray tu tuan ni. Yang ketiga, mati yang baik itu apa? Mati kerana taun. Yang keempat, mati yang baik itu apa? Sakit perut. Abang-abang sini kena kanser perut, mati kerana usus pecah. Saya jumpa satu makcik tadi, abang mana? Abang dah meninggal Ustaz. Lah, bila meninggal? 2012. Apa sakitnya? Usus pecah. Oh, sebab apa pecah kak? Gastrik ke? Tak Ustaz, oi, dia sakit gaut. Itu kena mengena apa? Kaki dengan perut. Dia kata dia ni makan ubat banyak sebab ubat gaut, tapi air kurang. Bila air kurang, usus dia pecah pasal panas sebab air kurang minum. Jadi abang-abang yang banyak makan ubat, banyaklah minum air supaya usus tu elok. Tapi tak apa Ustaz, mati baik terpulang. Yang kelima, mati lemas. Kerja dia nelayan, kena pukul ribut mati baik, mati lemah, tsunami. Dengan syarat waktu dia keluar cuaca elok. Jangan ribut topan mun dia keluar, bergoyang-goyang pokoknya. Abang nak ke mana? Kata isteri, tangkap ikan. Jangan abang ribut. Tak apa, kalau mati syahid tu bunuh diri balong, bukan syahid balong. Yang keseterusnya mati berjihad pada jalan Allah. Yang keseterusnya mati menuntut ilmu. Saya dah ceramah 30 tahun, lebih kurang 10 orang mati kerana ceramah saya. Bayang. Ada yang suami isteri mati, putus kepala tuan-tuan, dilanggar pemandu mabuk, melekat badannya dekat dengan rambut di Johor. Besok saya pergi ziarah mayat ni, jahit tuan-tuan. Tuan tengok cerita Piramli, jahit tu. Balik ceramah tuan-tuan, melekat dua-dua mayat tu, langgar dia kereta mabuk. Bukan kereta mabuk, orang mabuk. Ada pelajar saya tuan-tuan meninggal waktu dengar ceramah. Saya ingat dia tertidur, jatuh ke bawah, panggil ambulans datang, MA tuan-tuan, cek-cek udah meninggal Ustaz. Meninggal waktu dengar ceramah, duduk depan sekali. Dia berhati-hatilah yang bahagian depan ni tuan. Kalau rasa nak selamat bahagian belakang insya-Allah. Lambat sikit mati tuan. Maka orang yang mati begini tuan-tuan, Allah mudahkan hisab dia. Nama dia hisaban yasira. Mati dia menjadi saksi bahawa dia baik. Mata dia baik, tangan dia baik, kepala dia baik, semua baik. Sampai tak ada satu benda pun tempat yang boleh malaikat pukul dia. Tidurlah kamu dengan aman sampai kiamat. Ulul albab nombor 4. Nombor 5, ulul albab yang nombor 5 siapa dia? Allah Ta'ala sebut, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar.
Allah Ta'ala sebut orang nombor 5, manusia paling cerdik siapa dia? Manusia yang sabar bila Allah uji semata-mata kerana Allah. Sabar nombor 5. Mereka ini ulul albab. Ayat yang ke-22 surah Ar-Ra'd. Sabar bila Allah Ta'ala uji. Tuan-tuan, ujian dalam dunia ni tak lama. Sabarlah. Ujian dalam dunia ni boleh selesai masalah. Sabarlah. Ujian dalam dunia ni akan ada penyelesaian. Sabar. Yang tak ada dalam penyelesaian dalam neraka, yang tak ada penyelesaian dalam kubur. Tapi selama mana kita hidup, ada jalan penyelesaian. Kawan saya tuan-tuan sihat, badan ni beratus kilo, gemuk, muda daripada saya, belum sampai 45, saya 50 lah. Muda. Badan ni tuan-tuan kalau duduk atas kursi ni patah kursi ni. Nak pergi umrah ni tuan-tuan punya siksa lah, pergi terbang nak beli 2-3 seat. Tapi kalau tuan-tuan jumpa sekarang, badan dia slim, tongkat dia lempar lah. Naik tangga tak payah pegang hang railing, tak payah. Relax. Berapa kilo sekarang? 70 lebih. Subhanallah. Apa buat? Buat bypass jantung ke? Dah bypass usus. Dia tebuk sini, dia tebuk sini, dia tebuk sini. Makanan dia makan jatuh dalam usus, usus dia potong terus ke usus paling bawah. Maka dia makan cepat kenyang. Bila dia cepat kenyang, dia makan sikit. Sekarang perut dia kempes, badan pun kempes. Kalau dulu isteri dia tak pernah tanya dekat dia, bila abang nak balik? Tak pernah tanya. Pasal isteri dia tahu suami dia gemuk. Sekarang tiap-tiap hari tanya, abang bila balik? Pasal suami dia dah kurus dah. Yang nampak tak tuan-tuan? Saya tanya dekat dia, mana bahagia? Gemuk ke kurus? Gemuk. Saya pergi mana pun isteri tak kacau. Sebab isteri dia tahu siapa nak ngorak lagi aku. Subhanallah. Sekarang nak jadi kurus, nama dia bypass usus. Apa masalah? Selesai masalah. Ustaz, saya rabun. Pergi hospital, pergi buat lasik, tak payah pakai spek. Tak ada cuci sini, clear. Subhanallah. Ustaz, saya sakit jantung. Ambil stand, bubuh spring dalam ni, clear, tak payah operate. Tak payah operate jantung. Subhanallah. Kalau ada sakit jantung lagi, ambil wayar paha, letak di sini, besar darah masuk tuan-tuan. Tak ada masalah. Ustaz, lepas masuk wayar paha pun saya masih sakit jantung. Sekarang dah ada derma jantung. Jantung dia sakit, dia ambil penderma organ, ganti jantung baru. Boleh berjalan sihat jantung orang lain. Subhanallah. Mereka buat kajian sekarang, boleh tak jantung beruk masuk pada jantung manusia? Bayangkan kalaulah boleh pakai jantung beruk pada jantung kita, agak-agak apa jadi? Beruk pula society entah apa, kita pula lemon sakit, kita pula kena. Udah beruk mesyuarat atas pokok tuan. 6 bulan lepas kita tukar jantung beruk atas pokok kita tu. Kak Raya, mana Abang Bidin tu? Lepas tukar jantung beruk itu lah rupanya tidur malam semua atas pokok. Kata dia tuan. Boleh settle lah tuan-tuan. Masalah apa tuan-tuan dalam dunia ni yang tak settle? Ustaz, suami saya garang, minta cerai, menikah lain. Garang sangat makcik? Garang Ustaz. Oh, tampar siang malam. Tak tahu kata. Yelah, dulu nak, masa dulu baik Ustaz. Lepas-lepas kahwin 2 bulan tu dia buat hair sampai sekarang. Hari tu makcik mengandung, dia pijoknya perut makcik terkeluar anak Ustaz. Ganasnya lelaki makcik. Itulah katakan tangan tu Ustaz, ya Allah, pantang silap cepat penuh tangan, minta cerai makcik. Habis edah kahwin lain, kalau boleh cari yang tak ada tangan. Selesai Ustaz lah. Macam mana makcik bahagia? Bahagia Ustaz, dua-dua tangan tak ada Ustaz, lega rasanya. Senang ke hidup? Abang-abang kalau isteri kuat beletai, cerai je, cari bisu lepas ni. Aman je rumah. Tak ada nak beletai dah. Habis tu apa masalah? Yang masalah tak boleh settle ialah dalam kubur.
Malaikat tanya, ma rabbuka? Jawab, ma rabbuka, ma rabbuka. Soalan nombor 2. Tuan-tuan ingat malaikat macam tu? Hantar balik ke dunia lah, nak tanya orang rumah kejap. Tak boleh dah. Ma rabbuka? Pinjam telefon kejap, nak telefon rumah tanya. Tak boleh dah. Tak boleh. Tapi kalau kita ada masalah dalam dunia, boleh selesai lah kak. Janganlah bunuh diri. Sabarlah. Janganlah murtad. Sabarlah. Janganlah bunuh orang. Sabarlah. Janganlah merompak mencuri. Sabarlah. Orang yang sabar, orang cerdik. Nombor 6. Siapa manusia yang cerdik? Wa aqamus salah. Orang yang menunaikan solat. Maknanya orang yang tak semayang adalah orang bodoh. Hari Jumaat nanti tajuk saya dalam TV3, tanyalah ustaz bab semayang. Makcik-makcik 6:30 pagi tengok TV, tak balik masjid lagi ustaz oi. Masjid pula baca pula sujud sejadah, subuh lambat pula ustaz oi. Pulanglah makcik oi, tengok ulang tayang boleh petang. Semayang. Main bola tak semayang, mesyuarat tak semayang, tu nama dia bingung. Kenuri kahwin tak semayang. Berapa ramai pengantin tak semayang? Bersolek pukul 10 pagi, pengantin datang pukul 2 petang. Habis makan-makan pergi ambil gambar. Bila semayang? Dengan baju pengantin pergi ke Taman Tasik Tepin, ambil gambar balik pokok. Dua-dua pakai baju sewa. Pokok tengah-tengah, suami begini, isteri begini, cak kata dia pergi gambar. Sampai ke maghrib, isteri buat lagu tu, suami sambung pula, love forever till jannah. Yang kameraman sampai tu tidur-tidur, what the hell. Sampai azan maghrib, zuhur terlepas, asar terlepas, maghrib terlepas. Alangkah ruginya kamu tidak solat. Kamu bukan ulul albab. Orang yang ulul albab ialah orang solat. Tuan-tuan, besok subuh Nabi sebut, man sallat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Ni hari ni macam-macam wabak datang. Secara dia senang ya, sembahyang subuh, Allah jagalah kita. Datanglah sembahyang masjid ni tuan-tuan, hidupkan masjid ni, biar cerah masjid kita, sembahyang. Allah jaga kampung talang kita. Wabak tak sampai, menagih dadah tak sampai, penyamun terbus tak sampai. Tak sampai dia. Rumah kita ni Allah jaga. Orang nak masuk pun tak boleh. Sebab apa? Allah jaga. Sebab apa Allah jaga? Sebab Nabi sebut kelebihan sembahyang subuh berjemaah. Jadi kita kena buat kempen sembahyang subuh. Orang yang sembahyang adalah orang yang paling untung sekali. Kenapa dia stres? Jawapan dia sebab tak sembahyang. Sekarang kita 9:15 malam, dah masuk isyak. Tuan-tuan belum lagi sembahyang isyak. Apa tuan-tuan rasa? Rasa tak tenang. Duk tengok jam, bila nak habis ni, bila nak habis ni. Kan nasi habis kan? Oh, pasal nasi rupanya tuan. Kita kalau tak sembahyang, rasa apa? Kita naik bas rombongan, driver bas tak berhenti, RNR. Hati tak tenang. Demon ni tak nak sembahyang ke? Panjang tengkuk jemaah di belakang. Demon ni tak ada sembahyang ke? Kata dia. Oi driver, tak ada berhenti kuala ke sembahyang? Kata dia. Demon kata, kan tadi kita dah jamak dekat Bukit Merah Semanggui. Makcik tak ada jamak, kata dia. Dia stres orang tuan. Yang lain semua tidur dah. Tidur lah. Orang suruh jamak tak nak. Kenapa kamu tak jamak? Apa nak jamak-jamak? Kan surau banyak. Berkira benar kamu ni. Memanglah kami berkira, tapi kamu menyusahkan kami tu. Kita nak cepat ke airport, lambat kan tadi. Allah bagi jamak tu sebab rukhsah. Tak kira lah, berkira dengan Tuhan kata dia. Rupanya dia tak kerti jamak tuan. Jimak dia pandai, jamak dia tak pandai tuan. Menyusahkan orang betul tuan. Sebab tu kalau kita semayang, hati tenang.
Abang-abang bangun pagi, subhanallah wa bihamdi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, ayat yang paling Allah suka pagi-pagi, itulah ayat dia. Subhanallah wa bihamdi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terbuka rantaian iblis yang membelenggu kita. Kita masuk dalam bilik air, ambil wuduk apa semua, terbuka belenggu nombor 2. Kita pergi sembahyang, Allahu Akbar, terbuka belenggu iblis nombor 3. Orang ini takkan digoda iblis sampai besok. Berapa banyak anak kita tak sembahyang, iblis ikat dia. Dia jadi melawan, dia jadi sombong. Cuba tanya dia, sembahyang subuh tak? Suami kita panah baran, cuba tanya dia, sembahyang subuh tak? Isteri kita melawan kita, cuba tanya dia, sembahyang subuh tak? Pasal apa orang ni bergaduh ni? Tanya dua-dua yang bergaduh, sembahyang subuh tak? Jawapan dia, stres sebab tak sembahyang. Yang ketujuh, manusia yang cerdik siapa dia? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Saya duk kira tadi, orang masjid buat keluar 8 tabung. Tabung tinggi ada, tabung pendek ada. Ada yang masuk duit terang-terangan, terang-terangan dia masuk, duit shilling, ting bunyi masuk tu. Ada yang masuk sembunyi-sembunyi, tak dengar apa pun, retas turun. Ustaz, ya, kita nak bagi ni, nak bagi sorok-sorok ke nak bagi terang-terang? Dua-dua boleh. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sedekah ni ada 2 cara. Pertama, bagi terang-terang, saya sedekah. Yang kedua, bagi sembunyi-sembunyi, saya sedekah. Dua-dua boleh. Satu. Yang kedua, orang yang bersedekah ni dia dapat apa? Dapat makbul doa. Sebab tu abang-abang tadi waktu duk sedekah tadi, waktu duk masuk dalam tabung tu, doa lah. Ya Allah, anak aku nak periksa, luluskanlah ya Allah, terang hati dia ya Allah, amin. Tolak orang sebelah pula. Ya Allah, suami aku sakit ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, bapa aku sakit ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, isteri aku ni susah benar sainnya ya Allah, lembutkanlah hati dia sain ya Allah. Patut panjang benar doanya. Doa mustajab. Nombor 3, orang bersedekah ni murah rezeki. Bukankah cerdik? Dia sedekah Allah balas, dia sedekah Allah ganti, dia sedekah Allah bagi. Bukankah Allah sebut dalam Quran ayat-ayat tentang Allah ganti tu? Sampai Nabi bersumpah, ma naqasat sadaqatun min malin. Siapa yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang. Subhanallah. Kalau saya cakap, tuan-tuan boleh jangan percaya, saya kelentong. Tapi kalau Nabi cakap, mana ada Nabi kelentong? Nabi cakap, siapa yang sedekah, aku tambah rezeki dia. Yang keempat, Allah memanjangkan umur orang yang bersedekah. Sebab tu hari tu kita buat ceramah di mana ke, bila anak-anak tahfiz ni duk edar tabung, minta derma nak buat mahat tahfiz 1 Pak G tu, sekupang pun dia tak masuk dalam tabung. 2 hari lepas tu tuan-tuan, meninggal pakcik tu. Jadi abang-abang kalau rasa nak meninggal, pulanglah. Kalau rasa nak panjang umur, panggil balik tabung tadi, main balik bubur. Silap tadi aku tak bubur tuan ni. Yang seterusnya, orang yang bersedekah ni apa dia akan dapat? Dia dapat doa. Doa anak yatim. Nabi sebut, siapa yang usap kepala anak yatim, siapa yang bagi makan anak yatim, mustajab. Doa mustajab. Tengok-tengok tuan-tuan bagi makan orang masjid, Allah, orang yang semayang, orang yang hapus dosa, orang yang makan bagus, tiap-tiap hari datang masjid bagus. Tiba-tiba orang ni doa pada kita, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bukankah doa mereka ni baik? Sebab tu kalau kita nak bagi makan, tuan-tuan pilih orang ni yang datang malam ni baik-baik semua, bagi makan. Ustaz, kalau nak bagi makan malam ni ramai Ustaz, sampai ke atas no. Opah tak ada duit Ustaz, satu kepala RM10.
Caterer ambil, kena malam ni ustaz, oh 5,000 saya, opah tak ada. Kalau opah tak nak belanja, waktu ceramah macam ni, opah boleh belanja selepas sembahyang subuh. InsyaAllah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah, tuan. Sembahyang subuh 5 orang je. Tuan-tuan, bukan sinilah, ni di Afrika ni, tuan-tuan. Yang keseterusnya, manusia yang cerdik nombor 8 siapa dia? Yang cerdik nombor 8 ialah golongan yang wa yadra'u nabil hasanatis sayyi'ah, orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itu akan mendapat tempat yang terbaik di negeri akhirat. Okey, mereka akan dapat tempat yang terbaik di negeri akhirat. Kata Allah, ulaika lahum uqbaddar. Tuan-tuan, ni buku saya, petua-petua saya. Ni buku ni saya duk tulis doa macam-macam. Tadi yang di typing tu kena kanser tahap 4, pergi berubat. Ustaz-ustaz bomo-bomo kata, ustaz-ustaz ruqyah kata kena santau. Saya kata tak apalah, santau pun santau lah. Sekarang saya nak baca pada cikgu 8 surah ni. Nanti saya baca 1 surah. Wak mari air, wak mari berah. Saya duduk di rumah dia daripada pukul 3:30 sampai dekat asar, baca Quran. Saya kata dekat dia, cikgu, sekejap minum air ni. Lepas cikgu minum, insya-Allah muntah. Insya-Allah. Dan saya tinggalkan, nanti cikgu baca buku ni, doa-doa ni tolong baca, jangan tinggal. Surah ni baca, surah ni baca, surah baca. Saya sampai, tuan-tuan, tol Cangkak Jering, dia SMS, saya dah ikut apa yang ustaz cakap. Sekarang saya dah muntah. Selama ni tak nak muntah. Keluar lendir warna ni, keluar lendir warna ni, keluar benda ni, keluar benda ni, warna ni, macam-macam warna. Saya kata teruskan lagi, insya-Allah, mudah-mudahan keluarlah kanser tu dengan izin daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kena santau tahun 97. Saya minum, makan, keluar darah, muntah. Makan nasi, keluar jadi ulat. Nasi tu jadi ulat. Tuan-tuan yang mana ikut ceramah saya lama-lama ni, orang lama kena saya ni, kena operate 4 kali. Tak boleh buang air kecil. Duk heret air kencing ni berapa lama, tuan-tuan. Doktor tak tahu sebab apa saya tak boleh kencing. Lama saya sakit. Macam-macam perubatan saya sakit. Masuk ward operate semua tak lega. Saya masuk ward buat MRI, nampak benda yang nak dibuang. Bila dah dibuka, tak ada pula benda tu. Last, tuan-tuan, saya berubat dengan Datuk Ismail Kamus. Dia kata kat saya, Kazim, engkau berubatlah engkau sendiri. Bila dia tak nak lagi ubat saya kata tak apa. Saya mula belajar perubatan. Saya belajar, saya amal, saya kutip buku-buku lama, saya baca balik, saya amal, tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan Allah, izin Allah, saya lega. Maka petua-petua tu saya sorok selama 20 tahun. Saya tak cerita ke orang. Baik, satu hari ada 2 suami isteri datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami datang nak minta maaf. Saya tanya kat dia, sebab apa? Sebab kamilah yang sihirkan Ustaz, kami yang santaukan Ustaz. Kami datang nak minta maaf. Tuan-tuan, saya mimpi, waktu saya sakit, saya mimpi 6 orang sihirkan saya. Salah seorangnya ialah perempuan tadi dan suami dia. Saya tanya pula, mana lagi 4 orang? Dia kata, Ustaz tahu ke? Tahu. Mesti dia kata saya bohong, tuan. Padahal saya mimpi.
Saya tanya, sebenarnya saya dah tahu lama dah akak, tapi saya tak. Ustaz tahu daripada mana? Saya senyum je. Mimpi. Dalam mimpi tu dia kata, besok kamu cari 7 benda, kamu ambil dan kamu minum dan mandi. Saya mandi lepas subuh, pukul 11 saya boleh bangun. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya kata abang, kalau abang tak minta maaf pun, saya maafkan abang. Walaupun saya menderita bertahun-tahun, sakit bertahun-tahun, sampai sekarang saya sakit. Ni tuan-tuan tengok perut saya kembung. Waktu nak ceramah, kembung perut. Habis ceramah, kempis balik. Orang tak kenal saya, ustaz gemuk sekarang. Yelah, esok dia jumpa pula, kurus pula ustaz ni. Kau suka kau lah. Kesan dia sampai sekarang, tuan-tuan. Saya tak boleh minum air tebu, saya tak boleh makan rebung, saya tak boleh makan limau, saya tak boleh makan pisau, benda yang tajam semua tak boleh makan, tuan. Yang anda faham, tak faham sudah, tuan. Bukan setakat rebung je, sekarang benda yang tajam tak boleh makan. Memang lah. Tapi saya cakap dekat laki bini tadi, saya maafkan akak dengan abang. Dia peluknya saya, tuan-tuan. Yang tak peluk saya, isteri dia. Saya kata, abang, kalau abang tak sihirkan saya tak belajar perubatan. Terima kasih abang. Saya ucap terima kasih pula pada dia. Jadi abang-abang kalau nak belajar perubatan, mintalah kena santau, insya-Allah, tuan. Belajarlah, tuan-tuan. Bila saya mengajar kuliah maghrib, suami dia duduk sebelah saya, menadah kitab. Padahal dia yang sihirkan saya. Berbulan saya tak boleh kencing, menggelupur, tuan-tuan, nak boleh kencing. Lalah doktor tebuk, dia sihirkan. Bila saya dah maafkan dia, dia duduk sebelah. Satu malam, saya kata, abang, malam besok free kan? Free? Bawa saya, driver saya cuti dah, bang. Dia pula jadi driver saya. Dan bila dia mati, saya yang uruskan mayat dia. Kenapa saya buat macam itu? Sebab saya baca Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, siapa yang buat buruk pada engkau, engkau buat baik pada dia, Allah bagi syurga pada engkau. Saya nak syurga, tuan-tuan. Apa kejadah dia, saya maki dia, bodoh, tak guna, bodoh, tampur kamu. Apa beza? Biarlah sakit sekejap, janji Allah bagi syurga. Tuan-tuan baca tu ayat yang ke-25 tu, Allah Ta'ala kata apa? Kalau kita jadi ulul albab, memaafkan orang, jangan ada dendam pada orang. Allah kata apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Maka mereka ini akan masuk dalam syurga Adnin, masuk pula dengan orang yang soleh, bersama bapa-bapa dia orang, mak-mak dia orang, isteri-isteri dia orang, suami-suami dia orang, anak-anak dia orang akan berkumpul dalam syurga. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya tak pernah tengok bapa saya. Saya lahir 72 bulan 11. Bapa saya meninggal bulan Jun 73. 8 bulan bapa saya meninggal. Saya tak nak tengok muka dia. Saya teringin nak tengok muka dia. Ada satu harapan. Harapan dia ialah bila saya jadi orang baik, saya boleh jumpa bapa saya dalam syurga. Dengan syarat apa? Buat 8 tadi. Salah satunya ialah memaafkan orang yang buat jahat pada kita. Saya teringin nak jumpa mak saya. Mak saya meninggal 2011. Tak sempat nak jaga dia, mak saya meninggal dah. Saya teringin nak jumpa dengan abang saya yang sulung, dia meninggal. Lahir-lahir je meninggal. Teringin nak jumpa dengan adik saya, umur 2 tahun setengah, mati demam panas. Macam mana nak kumpulkan mereka ni? Jadilah ulul albab. Abang-abang tak teringin ke nak jumpa dengan arwah isteri? Akak-akak tak teringin ke jumpa arwah suami? Tak teringin ke nak jumpa suami isteri sekarang yang masih hidup? Abang, nanti kita sama-sama dalam syurga tau, til jannah. Maka kalau nak til jannah, 8 benda ni tuan-tuan kena buat. Pertama, jangan syirik.
Kedua, hendaklah berpegang teguh dengan janji Allah. Kemudian sambung silaturrahim. Jadilah orang yang takut pada Allah. Jadilah orang yang takut mati dalam buruk. Sabar, semayang, sedekah, memaafkan orang, balas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka masuklah kita dalam syurga Adnin. Boleh jumpa balik keluarga kita dalam syurga, seronoknya. Maka 8 golongan inilah orang cerdik.